Ini mungkin satu persoalan yang korang dah lama terfikir lah. Okey, persoalan kan, kenapa Yahudi suka putar belik? Sebab benda ni, macam even kalau kita baca Quran kan cerita pasal kes pembunuhan yang berlaku waktu zaman Nabi Musa. Pasal Nabi Musa kata, okay, kalau nak selesai pembunuhan dia, kena korbankan satu lembu ni, ambil lidah dia dan sebagainya. Pasal orang Yahudi boleh tanya, lembu apa, warna apa dan sebagainya. Seingat saya dalam surah Al-Baqarah lah, betulkan saya kalau silap. Dan benda ni even waktu zaman Nabi pun banyak kan macam dengar cerita pasal dia suka putar belik apa, timbang untuk berniaga apa semua tu kan. So jadi persoalan lah, kenapa diorang suka putar belik? Dan macam mana kalau saya cakap benda ni sebenarnya termasuk dalam ajaran diorang. Saya kena terangkanlah yang dalam ajaran Islam kita adalah hukum-hukum itu dan hukum ini, dan bila dalam ada macam dalam keadaan yang sangat ekstrim, kita diberi pelepasan, diringankanlah kita untuk apa buat itu dan ini. Contoh kita panggil benda ni sebagai rukhsah. Contoh macam waktu negara kita tengah berada dalam keadaan kebuluran atau korang terkandas kat pulau yang tak ada makanan yang halal, tak ada ayam, tak ada lembu, yang ada cuma babi dan biawak. Jadi kita dibolehkan untuk makan, untuk bunuh, sembelih dan makan binatang-binatang ni. Tapi dalam ajaran Yahudi, diorang tak ada tau. Jadi apa yang diorang boleh buat, diorang putar belik diorang punya hukum. Contoh macam kes apa bisnes, diorang tak dibenarkan tau untuk buat riba. Maknanya diorang pinjam, lepas tu diorang bagi bunga. Diorang tak boleh. Sesama macam Yahudi dengan orang bukan Yahudi, diorang boleh buat, tapi dengan sesama Yahudi mana boleh. Dah diorang tu sesama businessman kan. Jadi apa yang diorang buat, diorang kata kan ada peminjam dengan apa orang yang bagi duit tu kan. So diorang anggap diorang dulu ni sebagai macam usaha sama, bukan peminjam duit dan pemberi duit. Lepas tu bila dah sampai satu ketika tu, macam sepatutnya kita kena bayar bunga kan, diorang tak bagi benda tu bunga, diorang panggil sebagai upah sebab diorang bagi pinjam. Macam tu. Dan contoh lain ialah waktu perayaan Pesak. Kita dalam bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai Passover. Jadi waktu Pesak ni, diorang tak boleh makan roti yang dah kembang. Roti pakai macam gardenia dan roti-roti kosong dan sebagainya, semua tu tak boleh pakai, tak boleh makan. Diorang cuma boleh, bukan tak boleh makan, diorang tak boleh ada kat rumah. Diorang tak boleh mempunyai harta roti yang kembang. Jadi apa roti yang diorang boleh makan? Roti macam chapati, roti macam roti canai, roti yang tak kembang lah, yang tak yeast. Tapi diorang boleh cari loophole untuk elakkan benda tu dengan cara roti diorang tu diorang jual kat orang bukan Yahudi. Lepas tu orang bukan Yahudi tu jual balik kat dia pada harga yang sama. Diorang pakai loophole ni. Dan seingat saya even kat negara Israel tu ada orang Islam yang menjadi tukang beli semua roti kat Israel tu, lepas tu dijual balik pada harga yang sama. Tu cara diorang nak elak apa langgar hukum diorang lah. Dan dalam kalangan yang orang Yahudi, orang yang pandai cari loophole untuk elakkan permasalahan ni dianggap sebagai orang yang mahir, orang yang faham dengan agama dia sendiri. Sebab dia punya tujuan utama, dia bukan sengaja nak langgar benda tu, tapi dia nak elak daripada buat benda yang haram. Macam tu lah ikut ajaran diorang. Sebab diorang nak elakkan benda haram je, so secara teknikal diorang jadi warak lah. Jadi ini antara sebab kenapa orang Yahudi diorang suka sangat putar belik.